Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan? Hari ini saya ingin berkongsi mengenai tiga punca sakit belakang yang disebabkan oleh slip disc. Slip disc. Apakah itu slip disc? Tuan-tuan, sebelum saya cerita mengenai slip disc, saya ingin ceritakan terlebih dahulu mengenai anatomi tulang belakang kita supaya tuan-tuan lebih senang faham ya kenapa slip disc terjadi. Tulang belakang kita terdiri daripada 33 tulang-tulang kecil yang kita sebut sebagai vertebra ya. Dan antara tulang vertebra ni terdapat cushion ataupun disk yang melapik yang bertindak sebagai shock absorber. Selain daripada itu, tulang-tulang ni ya daripada tengkuk ke bahagian belakang kita terdapat saraf tunjang yang lalu melalui tulang-tulang ni ya, dan di sisi tulang-tulang ni pula terdapat anak-anak saraf ya. Pada bahagian tengkuk, anak saraf ni dia membekalkan bahagian tangan kita, sama ada dia rasa ataupun kekuatan untuk kita gerakkan tangan kita ni ya. Pada bahagian pinggang pula, saraf-saraf ni, anak-anak saraf ni dia keluar dan dia membekalkan pada kaki kita ya, pada peha, pada betis dan pada jari-jari kita. So di situlah datangnya dari rasa dan juga kekuatan ya, motor power untuk kita gerakkan setiap sendi kita ni. Baik. Apakah yang berlaku dalam slip disc ya? Slip disc ini kita bercerita mengenai disc ataupun cushion tu sendiri ya. Cushion ni dia ada beberapa bahagian ya. Bahagian luar yang kita panggil annulus fibrosus dan bahagian dalam yang lembut yang kita sebut sebagai nucleus pulposus. Selain daripada itu, ia juga ada saraf yang membekalkan pelapik ni dan juga bekalan darahnya tersendiri. Okey, apabila berlaku beberapa keadaan di mana disk ataupun cakra ni pecah, bahagian nucleus pulposus ya, bahagian dalam disk ni dia tergelincir keluar. Ini yang kita sebut sebagai slip tu ya. So dia terkeluar dan dia menekan saraf. Sama ada dia tekan saraf tunjang atau ditekan anak-anak saraf tu. So kalau dia tekan anak-anak saraf, bergantung kepada anak saraf sebelah kiri atau sebelah kanan, dia menyebabkan simptom-simptom yang dapat dirasai oleh anda semua, oleh kita semualah. So antara simptom-simptom yang anda boleh rasa, yang pertama sakit pada bahagian belakang yang menjala. So dia seperti current ataupun elektrik ya. Sakit tu macam current menjala ke bahagian kaki ke bawah ya. Kalau dia tekan pada bahagian tengkuk, kita boleh rasa ke bahagian tangan lah ya. Kalau dia tekan tengkuk sebelah kanan, kita rasa sakit dekat tangan kanan ya. Kalau anak saraf yang sebelah kiri yang tertekan, kita rasa sakit sebelah kiri. Kalau ditekan di tengah sehingga menekan kedua-dua anak saraf, maka kita akan rasa sakit kedua-duanya ya. Yang keduanya bergantung pada bahagian saraf yang tertekan tu, kita boleh rasa hilangnya kekuatan pada sendi tersebut ya. Contoh ya, kalau ditekan bahagian cervical ni, bahagian tengkuk C5, C6 contohnya, maka kita akan hilang kekuatan untuk membengkokkan siku kita ni ya, jadi tak kuat ya, kurang kekuatan. Kalau tekanan tu tidak teruk, mungkin hanya kurang sedikit saja, tapi kalau tekanan pada saraf tu terlampau teruk, kemungkinan tiada kekuatan pun untuk menggerakkan sendi tersebut ya. Baik, yang kedua, selain daripada sakit, anda juga boleh rasa kebas ya, kebas. So rasa kebas, contohnya kalau ibu jari ya C6 yang tertekan, anda boleh rasa kebas di ibu jari ya. Di sini kita
dapat tahu, doktor dapat tahu di manakah tekanan saraf yang berlaku. So kita setiap satu ni, subhanallah, kita tahu, ibu jari C6 contohnya, jari tengah ni C7, so kita tahu tempat-tempat tertentu ni ada bekalan saraf yang tersendiri. Baik, pada bahagian tekanan sekiranya terlampau teruk, anda boleh hilang upayaan untuk kawal, untuk kencing dan juga berak. So, maksudnya anda mungkin terkucil ataupun tercirit. Anda tak dapat kawal rasa untuk tahan buang air tu, Anda mungkin terbuang air tanpa disedari. Ini kalau berlaku tekanan pada bahagian bawah saraf tunjang yang kita sebut sebagai cauda equina, Ini ada satu keadaan yang kecemasan dan anda perlu segera ke hospital, dan ada kes-kes tertentu yang anda perlu buat ataupun perlu jalani pembedahan. Baik. Apakah punca-punca slip disc berlaku? Saya ingin kongsikan 3 punca utama yang mungkin dipandang ringan. Yang pertama, mengangkat berat tanpa melakukan postur yang betul. Maksudnya, ini berlaku banyak dalam keadaan orang muda lah. Orang muda dia masih kuat, bertenaga. So, dia angkat barang, dia tidak fikir. So, sekiranya anda mengangkat barang dan anda membongkok, anda membongkok, mengangkat berat, ia menyebabkan cushion ataupun pelapis ni pecah, dia boleh pecah dan menekan saraf di belakang. Sebenarnya setiap kali kita membongkok pun pelapis ni akan bergerak ke arah belakang, so dia kenyal, dia boleh bergerak. Tapi sekiranya terlampau berat dan anda membongkok secara mendadak tanpa mengikut postur yang betul, ini menyebabkan disc tu pecah dan menekan saraf. Cara yang sebetulnya untuk mengangkat berat, saya tunjukkan dalam gambar di sebelah sini. Anda perlu membongkokkan lutut dan mengangkat secara duduk. Maknanya anda tidak membongkok. Kita perlu elakkan membongkok. Setiap membongkok tu akan membuatkan risiko untuk mendapat slip disc lebih tinggi. Baik, yang kedua, keadaan di mana sekiranya anda ada masalah sembelit. Sembelit. Bila kita sembelit, bila kita nak buang air, kita terpaksa meneran. Bila kita meneran tu, yang tu boleh menyebabkan slip disc. Jadi sekiranya anda ada masalah sembelit, bila kita nak buang air, kita memang kena meneran, tapi untuk elakkan meneran tu, kita kena rawat apakah masalah yang menyebabkan sembelit. Jadi sekiranya anda ada sembelit, kita perlu rawat. Mungkin kekurangan makanan, fiber atau kurang minum air, atau ada masalah-masalah lain yang menyebabkan anda sembelit. So kita perlu rawat untuk elakkan anda daripada meneran. Dan yang ketiga, yang kerap juga berlaku, keadaan di mana trauma. Trauma ni dah arti kata anda terjatuh, jatuh terduduk. Jatuh terduduk. Ataupun sekiranya anda seorang pemandu, pemandu lori ataupun pemandu bas ataupun juga pemandu kereta yang biasa, tetapi anda selalu bawa untuk tempoh yang lama dan di jalan yang tak elok, mungkin bumpy road, bila tekanan berlaku secara berterusan untuk tempoh yang lama, ini pun boleh menyebabkan masalah slip disc. Jadi ini 3 perkara yang anda perlu ambil perhatian. Sekiranya anda ada apa-apa masalah berkaitan slip disc, sekiranya anda ada alami rasa sakit belakang yang menjalar ke kaki kebas, saya nasihatkan anda segera ke hospital untuk kita periksa anda dan lakukan siasatan lanjut. Apakah siasatan lanjutan yang kita perlu buat? Yang pertama, kita akan buat X-ray untuk lihat sekiranya ada berlaku apa-apa masalah pada tulang anda. Dan seterusnya, kemungkinan besar kita akan buat MRI, Magnetic Resonance Imaging, untuk melihat saraf tu sendiri. X-ray kita tak nampak saraf. X-ray hanya nampak tulang. So kita perlukan MRI untuk tengok tahap tekanan pada saraf tersebut dan keadaan disc tu sendiri, sama ada disc tu masih normal atau disc tu sudah pecah. Jadi itu saja buat kali ini. InsyaAllah ia boleh dirawat
perkara yang paling mudah yang anda perlu lakukan ialah menjaga postur anda, elakkan berat badan yang berlebihan, elakkan perut yang buncit, elakkan merokok. Ya, merokok pun berkait rapat dengan masalah bekalan darah pada cushion ataupun disk. Jadi itu saja. Saya mohon maaf sekiranya berlaku sekiranya ada salah dan silap. InsyaAllah kita jumpa di lain video. Sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, ya, harap dapat kongsikan dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.